Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan macam mana saya entry counter data prep dan alhamdulillah dapat dalam 300 plus persen lah menggunakan teknik easy trade dan indikator easy trade. Okay, so pertama sekali macam biasa, step pertama adalah kita go for monthly. Untuk kita nak tengok macam mana dia punya structure. Sekejap, saya off semua dulu. Macam mana dia punya structure counter ni. So, bila kita scale kan counter ni, kita boleh nampak bahawasanya counter ni bukannya dalam keadaan downtrend yang jelas ataupun uptrend yang jelas. So, bermaksud dia dalam keadaan sideways. So, dia cuba nak jadi uptrend yang jelas, break, tak lepas, turun. Dan sideways, cuba nak lepas, tak lepas. Sideways lagi, cuba sekali lagi, tak lepas. Dan sideways lagi. Dan sekarang ni dia dah melepasi dia punya supply zone lah, resistance yang sebelum ni. Okay, so pada hari yang saya entry hari tu, lebih kurang macam ni lah keadaan chart dia. Okay, so macam saya bagi tahu sebelum ni, kita nak entry counter, kita nak anticipate dua perkara lah. Satu, counter yang jelas uptrend. Counter yang jelas uptrend, maknanya bila kita tengok monthly, weekly, dia jelas, dia tunjuk structure-nya uptrend. Tak percaya lah macam mana uptrend kan. Dia melengkapkan wave 1, 2, 3. Okay. So, satu lagi adalah kita nak anticipate counter tu nak ke uptrend. So, bermaksud counter yang sideways lama dan dia nak pecah dia punya sideways tu dan meneruskan kenaikan. Okay, itu antara dua cara untuk kita nak cari entry lah. Okay, so untuk data prep ni, saya tengok dia lama sideways dan kot-kot ada potensi untuk kita nak anticipate uptrend. Anticipate dia punya sideways ni dia pecah dan terus dia buat uptrend. Okay. So, bila kita go for the monthly, kita dah tahu dah keadaan structure counter ni. Dan kita go for second step. Second step adalah tanda dia punya support resistance major. Okay, so kalau kat sini saya dah tanda dah siap-siap. Okay, saya dah tanda. Ini adalah dia punya support resistance major. Kenapa kita kata major? Sebab kita ambil dalam satu scale yang lama lah, maknanya keseluruhan chart. Dan kita tanda kat mana dia punya support dan resistance, kat mana candle yang paling banyak touch the line. Okay, so kat sini kita boleh nampak sini satu dia punya support. Ni nombor 2. Ini 3. Ni 4. Ni 5. Okay, so dalam keadaan support resistance ni pula, dia boleh jadi support dan resistance. Yang mana kita akan panggil dia adalah RBS. So kat sini dia jadi support, dan di sini dia dah jadi boleh katakan dia jadi resistance. So support become resistance. So maknanya kalau dia break tu kuat lah, dia nak pergi ke atas. Okay, so kita dah tanda major. Then kita go for the next step adalah ialah kita betulkan, kita pergi ke weekly, kita betulkan line ni kat mana line ni yang sepatutnya yang paling tepat lah, mana line yang menyentuh banyak candle. Kita betulkan, kita go for daily, kita tengok lagi, kita betulkan. Okay, once dah betul semua, lepas tu barulah kita buka kita punya easy trade punya indicator. Okay, so bila buka in the easy trade, okay, macam ni okay. So bila kita buka Indi, sini memang jelas lah, Indi menunjukkan buy signal. Ini buy kotak ni, dan candle pun dah jadi warna putih. So candle putih adalah candle buy kotak. Kalau candle yang kuning macam ni, kuning maknanya double, kotak dan segitiga. Cumanya kalau putih ni kita consider kuning juga. Sebab apa? Dianya
berlaku selepas buy segitiga berlaku. Maksud buy segitiga keluar dulu, beberapa hari kemudian buy kotak keluar. So that's why saya colorkan juga candle ni, tak nak bagi terlepas lah. Okay, so ini satu hari, tapi pada hari tu saya tak masuk pada hari ni yang dah naik tinggi lah. Saya cuba anticipate. Okay, so that's why saya kata buka time frame 4 jam untuk kita nak anticipate counter tu. Nak anticipate cepat lah sebelum dia dah confirm buat kenaikan. Okay, so bila buka time frame 4 jam, pada 10 Februari ada keluar satu signal buy warna putih, which is macam saya cakap tadi, dia dah sekali yang ni dia dah jadi macam satu warna kuning lah, maknanya confirmation signal. Okay, confirmation signal yang mana daripada sell kotak bertukar kepada buy kotak. Okay, so bila saya tengok macam ni, okay, dah ada signal, cumanya adakah kita nak entry terus? Okay, nak entry terus kat sini boleh, tak ada masalah, which is risk lagi rendah. Cuma apa yang menjadi masalah? Sekejap, saya cuba hidekan yang lain. Okay, cuma takut dia berlaku sideway yang agak lama sebelum dia berlaku kenaikan. Itu je lah. Sebabnya kita boleh nampak sini pun ada keluar buy, tapi apa jadi dia tak naik. Buy juga, apa jadi tak naik. Okay, so apa yang teknik yang kita guna adalah bila once keluar buy signal macam ni, bukannya terus beli, tapi kita tunggu dia punya breakout. Okay, buy ni menunjukkan bahawasanya counter tu dah mode nak beralih trend lah daripada sell kepada buy. Cumanya macam mana nak tahu dia tu confirm bahawasanya sell signal ni confirm mengatakan nak beralih trend dan naik ke atas, adalah bila dia breakout. Okay, dia breakout apa dia? Dia breakout the nearest dia punya resistance lah. So kita boleh nampak resistance minor dia adalah dekat area sini satu dan sini satu. Sini satu, sini satu. Okay, so apa yang saya buat itu, bila buy macam ni, saya tunggu je lah. Tunggu dia punya confirmation, sebab kita dah kira dia punya risk and reward. Okay, contoh kalau kita entry sini, kita punya risk adalah okay, 1 ataupun 2 bit bawah sideway ni, menunjukkan bahawasanya trend tu dah tak jadi ke uptrend lah. Okay, so risk dia sangat kecil. Kejap, kenapa tak keluar? Okay, kalau kita entry dekat sini, risknya adalah ke bawah ni. Okay, 1 bit ataupun 2 bit ke bawah. So maknanya risk dalam 7%. Okay, 7%. Okay, dan reward dia pula daripada sini ke nearest resistance, sama ada sini boleh 2%, dan di sini 11%. Okay, so bila saya tengok macam ni, saya rasa macam tak berapa nak berbaloi lah. 7% berbalas dengan 11%. Dan sedangkan dia ada lagi satu resistance yang dia nak kena pecahnya adalah kat sini. So apa yang saya buat, saya tunggu. Okay, tunggu kat mana? Okay, saya tunggu bila dia berjaya break yang ni. Bila dia berjaya break yang ni, okay, saya masuk lah. Okay, so pada hari tu saya masuk pada harga 190. Maknanya dia dah berjaya break dan ada confirmation indi. Confirmation indicator dah ada, which is buy kat sini, dan terus menunjukkan satu kenaikan dan berjaya break the resistance ni. Resistance major. Resistance major 19 ni, 185, 19 ni resistance major yang kita dah tanda tadi sebelum. So bermaksud break je resistance major, bukan minor, bukan kecil, resistance yang besar. So boleh letak satu consideration untuk entry. Okay, so saya entry pada 19. Saya punya risk adalah bila dia break yang ni balik. Bila dia break line ni, okay, kita letak 1 bit bawah. Okay, bila dia break line yang ini, bermaksud dia dah tak cantik, dia dah tak kuat dah.
Maknanya dia patah balik kepada yang sekejap, saya tanda dulu. Okey, sini. So bila kalau dia harga tu turun, pergi ke sini balik dan break bawah ni, bermaksud dah tak cantik dah, dan memang dia akan ke sideways balik. Dia akan meneruskan sideways balik kat sini. So that's why saya punya risk kat sini 12%, dan saya punya reward kita kira lah ke the nearest resistance major lah, definitely. Okay, so kita dah tanda dah resistance major. Reward ni kat sini 39%. So bila macam ni, saya consider ianya berbaloi. 12% risk berbalas 39% reward, 40% reward. So boleh katakan 3 ke 4 kali ganda lah. Okay, so that's why lah saya pun tekan saja 190 tu. Dan kira siap-siap dah, kalau 12% berapa aku akan rugi. Kalau modal 10,000 akan rugi 1,200. So adakah sanggup dengan 1,200? Dan kalau naik, dia boleh dapat potensi 40%. Yakni kalau 10,000 modal, RM4,000. Cumanya jangan risau dengan risk ni, sebabnya risk ni bukannya 100% lagi jadi. Ianya adalah 50-50%. Maknanya dia mungkin turun sampai sini, ataupun dia turun sekejap lepas tu dia naik balik, ataupun dia turun pun dia turun slow, yang mana kita boleh nampak dah tak cantik dah ni, dah tak kuat dah ni. Kalau dia kuat, dia terus naik ke atas. So kita boleh potong, dan mungkin bukannya 12%, mungkin less than 12% kita punya risk. Okay, so it's a 50-50 chances compare dengan tidak tekan langsung. Kalau tak tekan langsung, 0% lah dia punya percentage. So dekat sini lah yang saya banyak juga pesan, jangan takut rugi, tapi takutlah rugi yang kita tidak tahu kenapa kita rugi. So kalau kita dah tanda dah risk and reward apa semua, kita dah tahu dah berapa maksimum kita akan rugi, so just go for it lah. Okay, so 190 saya entry, dan bila kita tengok yang ni 4 hours, buy confirmation dah dekat sini, dan disahkan dengan breakout major resistance. Okay, masuk dekat 190. Dan bila tengok daily, lagi sedap hatilah. Bila buka daily pada petang tu, tengok memang betul-betul confirmation buy signal keluar. So andai kata kalau dah terlepas nak entry kat sini pun boleh. Cumanya macam saya kata, kalau lambat kita buat decision, lagi besar kita punya risk. Saya buat decision kat sini, risknya sampai bawah ni. So kalau entry kat sini, risknya besar lah sampai ke bawah tu. So mungkin 20% ke 30%. Okay, so bila dah masuk dan tengok ada, bila buka one day dapat nampak buy signal lagi, dan kita tahu ini adalah major resistance juga ni. Kita pun dah tanda major resistance 260 ni. Dan tengok je lah esok apa jadi. Dan signal easy trade pun tak ada kata sell, tak ada kata apa. So saya akan hold je lah. So apa jadi esok tu, dia terus buat kenaikan. Dia terus buat kenaikan sampai next dia punya resistance major. Kita boleh nampak bila kita tanda tu, dia dah nampak satu panduan kepada kita. Oh, dia pergi kepada resistance major tu, dan tinggal kaki. Oh, kenapa? Oh, kuatlah resistance ni. 495 50 ni. Okey, ni kuatlah. So tinggal kaki. So pada kawasan ni, ada orang yang entry lambat, mungkin agak risaulah, berlaku penurunan ke apa semua. Tapi macam saya tetap hold, sehinggalah signal sell keluar. In the easy trade, sell keluar signal, barulah saya akan exit. So pada hari tu tak keluar apa-apa. Bahkan kalau tengok 4 jam pun sama. So kat sini, ini area-area 4 jam, dia buat naik, dia buat turun, dia buat turun. So kalau tak ada indi ni, agak risau, agak takut sikit lah. Tapi saya tetap dengan trading plan saya still hold. Dan apa jadi keesokan harinya, dia naik dan dia pecah dia punya resistance major yang seterusnya. Dan kat sini kita boleh nampak dia buat satu cubaan untuk nak pecahkan next resistance major dia yang seterusnya. Dia tengok tak lepas dan turun balik, dan cubaan lagi tak lepas, so dia berhenti kat sini. So apa yang saya buat, macam biasalah, saya tunggu je lah. Tunggu, dan
Apa jadi pula hari ketiga, naik lagi. Naik lagi dan bila dia buat sideway yang lama je ni, beberapa hari juga ni, 4-5 hari juga, saya pun exit. So kenapa antara sebab saya exit? Sebabnya 4 hours 4 hours Indie Easy Trade dah keluar kat sini sell. Dah keluar kat sell, so saya pun jual je lah. Dan Alhamdulillah dapatlah dalam 300% macam tu lah. Keluar dan saya ke kaunter lain, which is di next. So next saya akan share macam mana masuk di next. Saya top up di next. Okay. So dan apa jadi pula data prep minggu lepas dia buat lagi satu kenaikan. So ini untuk orang-orang yang contohnya data lepas kat bawah, kita boleh nampak data prep. Kalau kita tengok satu hari, dia buat satu base kat atas ni. Satu base yang mana kita boleh nampak dia punya support tu memang betul lah. Dekat kita tanda support resistance major tu, memang betul dia duduk main dekat area tu. Okay, so macam mana kita nak anticipate yang ni? Yang ni pun sama juga. So adalah di kalangan grup yang follow, yang mana dia sempat tangkap yang kenaikan ni. So pada hari Jumaat, silap saya 25 Jumaat, Khamis. Pada hari Khamis. Hari Khamis hari tu data prep berlaku pergerakan data prep. So pergerakan yang mana dapatlah pada macam mana kita nak anticipate yang ni. Dia memang dah sah-sah dah uptrend. So kita nak anticipate-nya adalah kita just kira saja risk and reward kita. So bila berlakunya satu pergerakan data prep, rally apa semua, so kita boleh entry, menunggulah dia break dia punya, nampak tak, ini adalah resistance minor dia. Resistance minor dia adalah dalam range harga kat sini sampailah kat sini. Okay, so kita nak anticipate yang mana kalau dia break, macam saya tanda terus dekat 835 ni lah. Dia break je 835, dah cantik dah. Dan kita boleh entry dekat 835 ni. Okay, so ada kawan tu dia entry lah dekat 835. Dan dia punya reward, dia punya risk, okay, dia punya risk mudah je. Kalau counter yang dah uptrend, yang dah buat satu kenaikan yang tinggi, tak ada masalah, nak join boleh. Cumanya kena cari dia punya base. Ni macam ni, ini adalah base dia. Cari dia punya base, dan kalau kita nak masuk, kita punya cut loss adalah di bawah daripada harga base dia tu. Di bawah daripada base dia. So kita boleh cut loss kat sini. So dalam 20%. 20% dan reward dia kat atas lah. Yang tu kita boleh kira sendiri, yang mana kita tengok resistance yang sebelum ni. Okay, so 835 dia masuk dan terus buat naik, dan hari Jumaat itu meneruskan lagi kenaikan. Dan kat sini pun kita boleh nampak ada satu buy segitiga keluar. Okay, kenapa dia tak keluar kotak, buy kotak? Sebabnya buy kotak dah keluar kat sini. Buy kotak dah keluar kat sini. So buy kotak ni dia akan apa yang akan keluar selepas buy kotak adalah sell kotak. Sell kotak ni. So sekarang ni data prep sampailah sekarang ni sell kotak masih lagi tidak keluar. So buy kotak tidak akan keluar selagi sell kotak tak keluar. So seterusnya tu adalah segitiga ni lah yang akan keluar selalu. Okay, so itu saja yang saya nak share untuk berkenaan dengan data prep. So lagi sekali saya pesan, jangan takut untuk rugi. Biarlah kita kira berapa kita potensi untuk rugi, potensi untuk loss, dan beranikan diri untuk tekan counter. Dan Alhamdulillah dengan adanya Easy Trade punya Indie, dia boleh membantu menambah keyakinan kepada kita untuk tekan counter tersebut. Okay, so setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.